Aktiviti the best lah. Baru balik lawak sekolah. Sekolah mana tu Darwish? Ke mana? Ke tempat mana tu Darwish? Kat KL. Wow, bestnya. KL tu kawasan mana Darwish pergi? Pavilion ke mana? Saja naik bas yang tak ada atap ke apa? Bukit Bintang, Shah Alam. Oh, okey. Bukit Bintang ramai orang. Hari ni ada apa? Hari ni hari Senin ramai lah orang. Orang dah kerja Lia makan ikan bakar. Saya bakar ikan tadi dengan supu. Best juga. Ikan bakar. Bakar ayam best lepak-lepak sambil-sambil tu bolehlah bakar ayam. Saya kat kedai makan. Ya ke? Sinan, kedai makan. Dengar tak suara cikgu ni? Boleh dengar tak? Pakai earphone? Kalau boleh dengar, okay, no problem. Okay, so cikgu nak start lah ya. Cikgu memang saja pilih bab ni, jadual berkala, kerana bab ni nanti memang ada sangkut paut dengan yang seterusnya lah. Jadi cikgu nak orang kata ni perkukuhkan sikit lah asas kita dalam jadual berkala. Kita nak belajar pasal unsur-unsur yang ada dalam bumi dan juga planet kita ni. Ada lah Kang. Ada, tengok ni. Nampak tak? Okay Kal? Bab 6, betul. Okay, jom. Tanpa melengahkan masa ya. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita buat. Okay, sebelum tu kita buat sedikit revision. Okay, di mana semua benda mempunyai jisim. Ingat tu, semua benda ada jisim. Dan yang memenuhi ruang dikenali sebagai jirim. Semua benda ada jisim, ada ruang, dikenali sebagai jirim. Ada tak benda yang tak ada jisim? Ada tak benda yang tak ada jisim, yang tak ada berat? Cuba bagi contoh. Okey, Arik pandai Arik Arik kata cahaya. Ada, betul, cahaya. Lagi apa lagi? Alia, api, betul Alia. Lagi? Air, air ada. Air ada berat, Aikal. Kita boleh timbang air. Kalau macam api tak boleh timbang. Cahaya tak boleh timbang. Angin, angin ada udara. Angin tu udara. Udara ada jisim. Darwish. Udara tu adalah jirim. Tanah boleh timbang. Asyik. Tanah tu kita ambil tanah, timbang. Jadi tanah tu jirim juga sebab ada jisim. Graviti tak termasuk, Syakir. Graviti tu memang alam semula jadilah, tak termasuk. Tapi kalau nak diklasifikasikan memang dia bukan jirim jugalah. Syakir bukan jirim juga graviti tu. Jadi yang kita nampak sikit cahaya lah kan. Cahaya boleh nampak, api boleh nampak. Cuma dia tak ada jisim. Okay, next. Okay, now kita punya jirim-jirim ni terdiri daripada zarah-zarah. Apa itu zarah? Karbon dioksida ada jisim Uzudin. Karbon dioksida ada jisim walaupun dia gas. Kita timbang dengan belon, dia jatuh. Okey, zarah ni apa? Zarah ni ada 3. Yang pertama adalah atom. Yang kedua adalah molekul. Subatom. Subatom. Yang ketiga namanya adalah ion. Zarah tu molekul-molekul kecil, iaitu atom, molekul dan juga ion. Okey, nanti cikgu tunjuklah macam mana rupa dia. Okey, yang kecil dan diskrit. Diskrit ni kecil lah, kecil dan dia bergerak lah puluh kile kan. Yang disebut sebagai atom. Jadi dalam benda-benda yang kita ada sekarang ni, dalam diri kita ke, dalam semen ke apa ke, yang paling kecil dikenali sebagai atom. Jadi atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Mata kasar.
Betul. Tak boleh dilihat dengan mata kasar kerana terlalu kecil. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. Kena pakai mikroskop yang canggih lah. Jadi atom terdiri. Okey, ni semua ni atom ni guys. Ni semua ni atom ni. Ni satu ni atom. Okey. Dalam atom, kita ada lagi benda-benda lain. Okey. Kecil-kecil ni kan. Okey, ni semua ni. Dalam atom ni, ini dikenali sebagai subatom. Sub ni maksudnya dalam atom tu ada benda lain lagi. Namanya subatom. Macam COVID ya, Alia ya. Macam COVID. Tapi ni adalah diagram atom. Okey, jom kita sambung lagi. Okey. Jadi atom terdiri daripada subatom. Dalam atom tu kita ada 3 yang penting. Yang pertama adalah proton. Macam kereta proton tu kan. Kita ada satu lagi adalah neutron. Dan satu lagi kita ada elektron. Okey, nanti kita tengoklah apa itu proton, neutron dan juga elektron. Okey, proton dan neutron ni, proton kat tengah ni guys. Proton dengan neutron kat tengah ni. Okey. Proton dengan neutron ni dia berada dalam nukleus. Dalam nukleus. Tengah ni namanya nukleus ya. Tengah-tengah ni namanya nukleus. Okey, atom manakala elektron ni dia mengelilingi. Jadi dia beredar. Okey, dah. Cikgu nak explain ni. Okey, semua dah salin? Okey, jom kita explain Okey, sekali lagi cikgu cuba explain. Okey, ini adalah modul atom. Okey, dalam atom kita ada subatom. Okey, yang mengelilingi, yang ini berpusing ni. Dia berpusing, dia punya nukleus. Ini dikenali sebagai elektron. Elektron ni, dia adalah zarah. Zarah yang macam mana? Zarah dengan charge negatif. Macam bima sakti pun ada. Betul. Dia macam bima sakti. Dia berpusing sahaja. Jadi, ini namanya elektron. Elektron biasanya cikgu akan buat macam ni lah bentuk dia. E tanda. Menunjukkan dia negatif. Okey, boleh? Okey, dalam tengah-tengah ni ada 2 benda. Ni namanya nukleus ya. Ini namanya nukleus. Dalam nukleus, kita ada proton. Proton ni adalah zarah dengan charge positif. Elektron negatif, proton positif. Benda ni lihat kat mana? Benda ni kena lihat dekat di bawah mikroskop. Contohnya, Haikal ambil lidi, patah-patahkan sehingga yang paling kecil yang tak boleh dipatahkan tu itu namanya atom. Faham tak? Kecil sangat. Kalau pasir pun sama. Pasir kita tumbuk lumat-lumat sehingga dah tak boleh tumbuk lagi. Yang kecil itulah atom. Mana nak dapat? Semua benda ada atom. Lihat, kita pun ada atom juga. Ni, diri kita ni, kulit kita ni terdiri daripada atom. Tapi atom diri kita lah. Komputer pun akan ada atom plastik dia. Semua benda kena ada atom. Benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, Alia? Semua jirim mesti ada atom. Termasuk diri kita. Kalau nak tengok atom kita, kena potong lah kecil-kecil ni, Alia ni. Kena potong lah. Darah tu pun kena potong darah tu. Kena ambil yang paling kecil yang tak boleh potong lagi. Namanya adalah atom. Okey, Alia. Cikgu menjawab soalan awak. Tak buatlah Haikal. Contoh saja.
Okey. Biasanya orang ambil lah, kena tengok-tengoklah batu ke, ambil yang lain. Jadi atom ni dalamnya semua sama. Dia orang ke, dia benda ke, semua sama. Okey. Okey, manakala kawan kepada proton yang sebelah warna biru tu namanya adalah zarah neutral. Ni tak ada charge. Zarah neutral dengan tiada charge. Tak ada negatif, tak ada positif. Jadi, cikgu nak beritahu kat sini bahawa kita punya nukleus ni terdiri daripada proton dan juga neutron. Okey, Alia nak tanya apa-apa tak sampai sini? So far so good. Boleh terima tak? Ya, daun pun. Ya, Aika. Selagi dia ada G-same, mesti ada atom. Kecuali macam cahaya. Cahaya tak ada G-same kan? Jadi cahaya tak ada atom lah. Cahaya mungkin ada benda lain. Yang tu nanti awak tunggu sampai SPM korang ambil fizik. Fizik belajar benda tu je. Okey, tak apa. Kita belajar dulu. Macam mana nak potong air kecil-kecil? Adalah caranya Lia. Adalah mesin dia. Dia taklah potong pakai pisau. Adalah alat dia kan. Dia pecah-pecahkan. Okey. Now, kita tengok pula yang seterusnya. Okey, cikgu move ya guys. Cikgu move ya. Okey. Bilangan elektron kat mana? Elektron kat luar ni ya. Elektron tu sentiasa mengelilingi. Elektron di dalam sesuatu atom adalah sama dengan proton. Maksudnya kalau proton ada 3, nampak tak? Proton ni 3 merah. Proton. Maka E ni pun akan ada 3 E. Faham tak? Jadi proton ada 3, elektron mesti ada 3. Seolah-olah dia macam proton ni 3 positif, elektron ni 3 negatif. Bila 2 ni jadi kosong lah. 3 tolak 3 kosong. Dia jadi neutral. Itulah maksudnya. Kalau 5, betul. 5 proton, 5 elektron. Asalnya macam tu Alia, asal je. Boleh tak nanti dia tak sama? Boleh. Bila dia ada tindak balas kimia nanti, mungkin proton dengan elektron dia tak sama. Tapi pada asalnya dia sama. Boleh Alia. Kalau dia tak sama jadi apa? Tu kena tunggu dulu. Biar cikgu habiskan dulu cerita yang asas ni. Boleh Okey, oleh itu atom adalah neutral. Neutral lah, dia tak bersifat negatif, dia tak bersifat positif. Dia neutral. Kalau proton dan elektron berlainan, contohnya macam mana Asyik? Berlainan tu macam mana? Contohnya. Contohnya macam mana tak sama? Macam proton 5, okey. Proton 5, lepas tu? Elektron 3. Kalau macam ni, nampak tak? Proton lebih 2. Proton lebih 2. Okey. Okey Asyik, cikgu menjawab awak. Okey, kalau katakanlah proton 5, elektron 9. Kat sini, elektron lebih 4. Okey Asyik. Okey, ini ada tak? Ini wujud. Wujud ada, kita tak belajar lagi. Yang ni kena tunggu besar sikit. Okey Asyik boleh ini kita tunggu besar sikit nanti. Tunggu masuk SPM. Dekat sini pun belajar juga nanti. Tapi dia taklah detail sangat. Sikit-sikit lah ya. Jadi dia adalah neutral pada asalnya. Jadi kalau macam Asyik tanya, proton adalah 5, elektron mesti 5 juga. Dia adalah sifar. Ni namanya neutral. Okey.
Okey, kalau katakanlah 5 dengan 2. Kalau macam ni dia dah jadi dia tak neutral ni sebab dia lebih positif. Dia dah jadi charge. Okey. Alright, now kita teruskan lagi. Molekul terbina daripada 2 atau lebih atom. Okey, kalau ada lebih atom namanya adalah molekul. Neutron tak? Asyik, neutron tu berbeza. Neutron tak terlibat. Neutron tu bergantung kepada bahan tu. Mungkin 3. Neutron tak sama dengan proton, tak sama dengan elektron. Mungkin dia lebih, mungkin dia kurang. Neutron tak terlibat. Asyik Okey, jom. Kita cerita pasal atom tadi. Contohnya. Katakanlah cikgu nak buat air. Siapa tahu? Formula air apa? Formula air apa? Sudah. Formula air tak tahu. Alamak, Alia tak tahu formula air. Formula air terdiri daripada atom hidrogen. Betul Alia. Atom hidrogen ada 2 bergabung dengan atom oksigen. Faham tak? Jadi ini namanya atom. Ni atom ni. Ini atom. Gabungan atom ni kita panggil dia sebagai molekul. Dah. Faham dah sekarang? Okey. Jadi, daripada sini, teruslah kita buat formula H2O. Jadi, H2O ni namanya adalah molekul. Jadi, sebab itu kita sebut molekul air. Kita tak boleh sebut atom air. Kalau nak sebut atom hidrogen betul. Atom air tak betul. Sebab air ni adalah molekul. Faham tak? Alia kata NaOH. NaOH ni awak rasa atom ke molekul? Alia cuba jawab Alia. Awak rasa atom ke molekul? Atom. Na ni atom. O ni atom. H ni atom. Ada 3 atom. Jadi molekul lah. Ini molekul lah ni. Faham tak? Okey, dah faham dah sekarang? Okey. Alamak, tak faham lagi. Apa Lia tak faham? Lia tak faham mana? Yang mana? Yang air ke yang natrium? NaOH. Macam mana boleh jadi molekul? Okey, macam mana boleh jadi molekul? Contohnya. Cikgu bagi contoh ya. Cikgu bagi contoh. Katakanlah cikgu ada magnesium. Pernah dengar magnesium tak? Pernah dengar magnesium? Tak pernah juga? Alamak. Alia pernah dengar. Okey. Magnesium ni macam zinc. Macam besi lah. Tapi orang panggilnya magnesium. Dalam kerak bumi. Ya, betul. Dalam kerak bumi. Magnesium ni nanti kita belajar dekat sini ya. Cikgu tunjuk je. Ni. Korang ada korang ada jadual berkala kan? Nampak tak kat sini ada magnesium? Logam lah. Ya, logam. Jadi seketul-seketul semua ni, ini namanya adalah logam. Ini semua atom ni. Semua ni atom, Lia. Faham tak, Lia? Banyak, ya. Tadi Alia cakap NaOH kan? Nampak tak? Na ni sebenarnya satu atom. Okey, boleh. O ni satu atom. Nampak tak? Hidrogen satu atom. Jadi dia ni adalah molekul lah sebab gabungan atom-atom.
Okey. Okey, nanti logam-logam tu nanti asyik ya. Cikgu cerita atas dulu. Okey, macam mana dia bergabung tu? Yang tu nantilah kita cerita. Lihat boleh lah. Cikgu habiskan yang asas dulu ya. Cikgu habiskan yang asas dulu ya. Okey, cikgu ulang ya. Asalnya ini adalah atom. Dalam atom kita ada subatom. Okey, gabungan atom-atom menghasilkan molekul. Okey, dah settle kan? Okey, dah. Kita move lagi. Dia pun tunjuk kat sini. Atom satu, dua atom molekul. Okey, kita belajar nanti namanya unsur, sebatian, campuran. Yang kita belajar nanti, nama-nama dia. Unsur ni apa? Unsur ni bahan yang paling ringkas, iaitu atom lah. Namanya unsur. Contohnya, unsur emas, unsur besi, unsur oksigen. Jadi, itu namanya yang paling ringkas. Unsur namanya. Sebatian dua unsur atau lebih bergabung secara kimia. Ni macam molekul lah sebab dia ada dua. Sebatian ni lebih kepada molekul. Okey, campuran pula dua atau lebih unsur atau sebatian bercampur secara fizikal. Okey, nanti setiap ni nanti cikgu akan explain berikutnya ya. Okey, now kita masuk dulu apa itu unsur ya. Kita masuk dulu apa itu unsur. Unsur ni ialah bahan paling ringkas. Unsur tidak boleh diuraikan. Maksudnya tak boleh dikecil-kecilkan lagi dah. Diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih. Maksudnya kita dah tak boleh pisahkan lagi lah. Unsur tu memang yang asal macam tu. Okey. Terdapat hanya satu jenis zarah sahaja dalam setiap unsur. Contohnya kalau hidrogen ada H je lah. Jadi atom tu kira satu unsur ya. Satu unsur. Okey, contoh unsur. Contoh unsur ni macam besi. Besi nama kita yang panggil. Tapi nama dalam jadual namanya ferrum. Jom cikgu tunjuk sikit. Mana ferrum? Ini. Ini adalah besi. Besi bahasa kita. Bahasa sains namanya ferrum. Fe. Okey. Boleh okey, ferrum. Lagi. Apa lagi? Contoh unsur macam oksigen. Yang O tu. Oksigen. Lagi. Apa lagi? Hidrogen. Unsur. Aluminium. Kat mana aluminium? Jom tengok. Ni aluminium kat sini, nampak tak? Aluminium, Al. Asyik ferrum tu besi. Kalau orang sebut, orang kata zat besi. Zat besi tu ferrum ni lah. Ni. Ferrum ni lah. Okey. Mineral ferrum. Zat besi tu lah. Bukan besi yang kita buat rumah tu. Bukan. Besi yang kita buat rumah, buat basikal. Besi tu dah dicampur dengan benda lain. Kita yang panggil besi. Tapi dalam tu dah benda lain dah ada. Yang zat besi ni betul-betul besi. Contohnya macam orang makan garam bukit. Garam bukit tu nama dalam tu ada ferrum. Sebab dia warna perang kan. Dalam garam bukit tu ada ferrum. Okey. Okey, semua ni namanya adalah unsur. Sebab itu nanti bila masuk form 5, dia tak faham yang jadual berkala kan. Masuk form 5 dia sangat pening. Sebab dia kena belajar unsur dia macam pening. Apa unsur? Apa sebatian ni? Macam tu. Okey, lagi karbon, kuprum dan sebagainya.
Boleh jadi kat sini untuk menggambarkan, contohnya, katakanlah baldi ni dia terbuat daripada zinc. Contoh je lah. Tapi sebenarnya dia campur dengan benda lain ni. Plumbum, betul Alia, plumbum. Jadi dalam zinc ni kalau kita zoom, nampak tak? Semuanya zinc. Zinc, 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 zinc. Faham tak? Jadi dalam ni semuanya adalah unsur dia zinc saja. Begitu juga dalam gas hidrogen. Dalam hidrogen ni ada hidrogen, 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 hidrogen saja. Inilah maksudnya unsur. Unsur tu maksudnya dirinya je lah. Tak ada orang lain. Kalau macam Lia cakap tadi, NaOH, ini bukanlah unsur sebab ada benda lain. Pensel pun ada ya. Pensel daripada karbon. Pensel daripada karbon ya. Karbon hitam kan. Ni paku daripada ferrum, besi. Tapi sebenarnya paku tu dah campur dengan benda lain ya. Ni contoh lah nak suruh awak faham je. Okey, now barulah nak masuk jadual berkala. Lega cikgu rasa dah masuk sampai sini. Cikgu nak masuk kat sini lah sebenarnya best. Apa? Kalau pen cikgu tak. Karbon untuk pensel saja. Pen tu dia dah pakai ink. Dia dah pakai ink. Dia dah pakai macam cat. Jadi bukan karbon lah. Adalah campuran lain. Cikgu tak sure lah pula dia campur apa kan. Tapi bukan karbon. Karbon tu pensel je. Sebab itu pensel tu boleh mengalirkan elektrik. Yes, macam arang. Betul, Syakil. Arang tu adalah karbon. Hitam. Pensel kita tu sebenarnya berasal daripada arang lah. Tapi arang yang kuat. Okey, Syakil. Terima kasih, Syakil. Okey. Macam mana jadual berkala ni wujud ya? Siapa yang buat ni? Namanya Henry Moseley. Nama yang membuat jadual berkala ni. Jadi pada abad yang ke-18, ke-19, cikgu pun belum lahir lagi ni. Kan? Ahli sains telah menemukan banyak unsur. Jadi unsur kita ni, kita susun dia dalam bentuk macam ni. Kenapa disusun macam ni? Nanti cikgu explain. Macam mana guna padam boleh padam? Alamak, yang itu cikgu tak pasti pula Alia. Cikgu tak carilah pula kenapa boleh padam kan. So nak tahu kena cari Alia tu. Cikgu tak ada jawapan yang tu pula. Okey, jadi usaha ini telah menghasilkan jadual berkala. Telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara sistematik. Nampak tak? Yang kuning ni logam, oranye ni separuh logam, manakala yang biru tu bukan logam. Contoh bukan logam apa? Contohnya macam gas. Gas tu bukan logam lah. Okey, now. Jadi jadual berkala kita banyak ni, nampak tak? Kalau ada lagi jumpa yang baru, dia akan tambah lagi. Dia akan tambah lagi. Jadi sentiasa ada bahan baru dia jumpa. Katakanlah kalau tak ada dekat sini, jadi mungkin bahan tu datang daripada angkasa lepas. Mungkin macam asteroid ke meteor ke pernah jatuh dekat bumi. Kalau dia jumpa bahan tu, mungkin bahan tu yang tak pernah ada dekat bumi. Jadi dia beranggapan mungkin bahan tersebut pernah jatuh di permukaan bumi. Asteroid dan sebagainya. Okey. Jadi itulah cerita jadual berkala ya. Okey, logam dan bukan logam. Okey, unsur-unsur dikelaskan kepada dua kategori utama, iaitu yang pertama namanya logam, yang kedua namanya bukan logam. Okey, ingat macam bukan logam apa? Contohnya macam cecair, bukan logam lah. Logam ni mestilah dia berkilat, keras kan? So kita bandingkan dia logam dengan bukan logam. Okey, contohnya kekilauan. Kekilauan ni logam ni mestilah berkilau. Bukan logam ni pudar lah. Okey.
kemuluran. Kemuluran ni apa? Kemuluran ni kita boleh bentuk-bentukkan dia. Kemuluran ni untuk logam ni mesti mulur. Maksudnya boleh bentuk. Okey, Asyik nak tanya apa? Manakala bukan logam ni mungkin rapuh. Contohnya macam kaca. Kita nak bentukkan dia pecah. Best gila main game ni. Ya apa? Ni lah, dia Uji Minda baik. Mana? Siapa main game tu? Ya, aku tadi ada nama aku tak tahu. Cik Kimah main game ya? Kalau kau dah ada quiz. Cik Nur Hakimah kita main game pula. Dengar suaranya. Okey, tertekan kot ya. Okey, so kekilauan tu bukan logam tu apa? Kekilauan bukan logam. Pudar. Pudar tu tak berkilat lah. Namanya pudar. Okey. Okey, now kita teruskan lagi dengan kebolehtempaan. Kebolehtempaan ni kita boleh bentuk-bentukkan dia. Macam keris. Jadi ini kita boleh tempa. Manakala bukan logam tak boleh tempa. Macam tu. Kalau uranium tu logam dia. Uranium tu memang berketul logam. Uranium radioaktif ya. Dia logam. Okey, kalau kekuatan pula macam mana? Logam ni kuatlah sikit. Berbanding bukan logam ni dia lemah lah. Contohnya macam kaca. Kaca tu mudah patah, mudah pecah. Dia lemah sikit. Kenapa dia radioaktif? Alamak, Alia. Nanti sampai masanya juga cerita Alia ya. Boleh Alia? Cikgu habiskan ni sikit boleh Alia? Ya? Cikgu kau takut tak sempat nak habiskan ni. Boleh Alia ya? Nanti habis ni cikgu sikit cikgu cerita nanti ujung-ujung sikit Alia. Okey. Kekonduksian elektrik. Maksudnya kalau logam ni mestilah dia boleh mengalirkan elektrik dengan baik. Manakala ini adalah lemah. Macam plastik, macam kaca, mana boleh mengalirkan elektrik? Tak boleh. Okey, mengalirkan haba untuk logam baik. Yang ini pun sama, lemah. Ketumpatan dia tinggi. Ketumpatan ni boleh katakan dia macam berat sikit lah. Manakala yang ini ketumpatannya rendah. Okey, takat lebur tinggi untuk jadi lebur tinggi. Yang ini adalah rendah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Contoh-contoh logam. Jom tengok. Apakah contoh-contoh logam? Eka boleh ya? Okey. Contoh logam macam tadilah. Aluminium. Lagi. Besi. Logam ni. Kuprum. Apa lagi? Zinc. Silver betul. Silver tu perak. Silver tu perak ya. Emas. Copper. Bukan logam seperti apa? Bukan logam seperti iodine. Seperti klorin. Seperti sulfur. Seperti oksigen. Seperti karbon. Seperti hidrogen. Dan sebagainya. Okey Okey, now. Kita nak masuk campuran pula. Apa itu campuran? Campuran terdiri daripada dua atau lebih. Dua atau
lebih unsur. 2 atau lebih unsur. Atau mungkin sebatian. Yang bercampur secara fizikal. Jom tengok apa itu campuran. Okey, tadi kita dah belajar unsur, kita dah belajar sebatian sikit dan kita belajar campuran. Okey, campuran macam mana ni? Ini contoh campuran. Koktail semua ni, air batu campur, sayur-sayur ni. Itu namanya campuran. Nampak tak? Air dengan buah dicampurkan. Itu namanya campuran. Dan kita boleh asingkan dia balik. Jadi campuran ni biasanya kita boleh asing balik. Okey. Kalau dia sebatian, kita tak boleh asingkan dia. Sebab dia bercantum secara kimia. Jadi beza tu campuran dengan sebatian. Nanti kita tengok. Jadi benda-benda yang boleh kita asingkan namanya campuran. Contohnya, kita ambil air dan kita letak batu. Kita letak batu dalamnya. Batu dengan air nanti boleh kita asingkan tak? Boleh tak kita asingkan batu dengan air? Boleh tak kita asingkan batu dengan air? Boleh tak? Jadi air sejuk lah. Bukan batu betul. Batu yang dekat jalan raya kita ambil tu. Bukan air batu betul, Aikal. Boleh kan? Jadi, kalau batu dengan air, ini namanya campuran. Sebab kita campur secara fizikal. Kita nampak dia, kita boleh asing dia. Jadi, namanya campuran. Faham tak? Tapi, kalau kita ambil air, H2O, kita gabungkan dia jadi air, ini bukan campuran, ini namanya sebatian. Kenapa? Sebab kita tak boleh nak asingkan dia. Kenapa tak boleh asingkan? Sebab dia bercampur secara kimia. Ini dia kita campur secara fizikal. Faham tak sekarang? Beza antara campuran dengan sebatian. Okey. Boleh terima? Campuran dengan sebatian. Okey, boleh jadi semua ni, campuran ni kita boleh asingkan dia lah sepatutnya. Jadi macam mana cara kita nak asingkan dia? Mungkin kita guna penurasan. Mungkin kita guna cara penyulingan. Kita sulingkan dia. Mungkin cara dengan pemisahan magnet. Kalau ada besi, kita guna magnet. Mungkin pengenapan. Mungkin dengan pengapungan. Contohnya benda-benda yang ringan terapung dalam air. Lagi kita ada penapisan. Satu lagi tak cukup ni guys. Satu lagi namanya adalah kromatograf. Kromatograf. Okey, nanti kita tengoklah semua-semua ni insya-Allah. Air tu bukan kimia. Asyik. Air tu dia bercantum secara kimia. Jom asyik keliru dah pula. Air kita ada hidrogen 2, 1 oksigen kan? Okey, macam mana asyik nak cantumkan dia? Boleh tak kita pakai gam? Boleh tak kita pakai gam ni? Kita cantum guna gam. Tak boleh. Jadi, dia ni bercantum secara kimia. Adalah cara dia nak balas tu. Cara macam mana tak tahulah. Tapi secara kimia. Faham tak? Okey. Secara fizikal,
Kita isi air. Kita ambil batu, kita masukkan batu tu. Batu ni kita boleh buang balik tak? Kita boleh buang balik. Ini namanya fizikal. Sebab kita masukkan dia secara fizikal. Ini secara kimia. Jadi kalau nak buat, kita kena buat dekat makmal. Ada peralatan dia untuk dicantumkan secara kimia. Jadi kita sebagai orang biasa tak boleh nak cabut lah benda tu. Berbanding kalau macam batu ni, kita boleh ambil dengan tangan je. Itu namanya fizikal. Jadi senang cerita, fizikal ni tak perlu pergi lab lah. Tak perlu pergi makmal. Kita boleh buang sendiri je. Guna tapis ke. Faham tak asyik? Okey. Boleh terima macam tu. Itu namanya fizikal. Okey, contoh kimia yang lain. Katakanlah kita ada kertas, kita bakar dia. Kita bakar kertas. Lepas bakar, kertas ni jadi apa? Jadi abu kan? Okey, abu ni kita boleh jadi kertas balik tak? Tak boleh. Sebab abu ni dah, bila dia terbakar, namanya dia dah bertindak balas secara kimia. Dia sendiri yang bertindak balas secara kimia. Api tu, dengan kertas tu. Kita tak boleh buat apa-apa. Api tu yang membantukan untuk bertindak balas secara kimia. Faham tak? Jadi kita tak boleh nak pulangkan balik kepada jadi kertas sebab dia dah bertindak balas secara kimia. Faham cikgu tak? Jadi macam mana api tu buat, tak tahu. Kena tanya api tu. Macam mana dia buat, jadi abu tu. Itu namanya tindak balas kimia. Tindak balas fizikal, kita boleh ambil dia, buang balik. Itu namanya tindak balas fizikal. Kita buat sendiri. Okey asyik nampak sikit kan? Macam mana tindak balas kimia, macam mana tindak balas fizikal. Tanya api tu Aika. Aika tanya api ni, macam mana dia jadikan dia abu. Tanya api ni. Cuba esok Aika tanya api. Dia boleh cakap tak? Okey. Jadi semua pengasingan ni, ini adalah cara fizikal ya. Kita boleh asingkan balik. Benda-benda yang boleh kita asingkan balik namanya fizikal. Sajalah Aika buat lawak-lawak sikit. Okey. Campuran dah settle Campuran ingat, campuran kita buat secara fizikal. Okey now, cikgu nak masuk sebatian pula. Ingat sebatian ni dia bertindak balas secara kimia. Okey. Tu tandakan sikit korang pun boleh tanda juga. Ni campuran ni tindak balas dia secara fizikal. Tak payahlah hafal. Jadual tak payah hafal kan? Alia. Jadual nanti dia bagi. Untuk form 1 tak payah pakai jadual sangat. Nanti SPM dia akan bagi jadual tu. Kalau awak ambil subjek kimia. Memang cikgu skip. Sebab atas tu ada eksperimen. Cikgu tak nak buat ni, lambat nanti. Cikgu skip ni. Okey, now sebatian ya. Sebatian terdiri daripada macam tadi jugalah 2 atau lebih unsur bercampur secara kimia. Faham tak? Campuran tadi secara fizikal. Tapi yang ini secara kimia. Alia nak ambil bio. Kalau Alia ambil bio, automatik kena ambil kimia. Kena ambil kimia juga. Sebab bio dan kimia memang dia bersangkut paut. Macam mana Alia nak ambil bio tak tahu kimia nanti? Sebab bio pun mesti kena ambil oksigen. Kena ambil dua-dua, yes. Ya, Lia. Sebab dalam bio pun kena hafal juga nama-nama hidrogen. Sebab dalam badan kita ada ferrum. Darah tu apa jenis darah tu? Hemoglobin ada apa dalamnya. Kena ambil juga kimia. Alia. Have to ya. Okey.
Now kita masuk lagi. Bahan baru yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Contohnya sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan seperti garam. Garam tu sebatian. Garam tu sebatian. Maksudnya dalam garam tu ada campuran unsur-unsur, dua unsur. Gula, dalam gula tu ada unsur yang banyak. Macam kapur yang kita tulis, macam lantai marmar, lantai yang kita pijak lah, dan sebagainya. Okey, dan sebagainya. Macam air, dan sebagainya. Okey, ni contoh-contohnya lah dia beritahu. Dia beritahu dalamnya ada apa ya, gula dan sebagainya adalah sebatian. Okey, bagaimanakah unsur logam dan unsur bukan logam bergabung secara kimia? Contohnya macam ni. Katakanlah magnesium logam, ni unsur, nampak tak? Lepas tu oksigen ni bukan logam, ini pun unsur. Unsur dengan unsur bergabung secara kimia, dia menghasilkan magnesium oksida. Okey. Boleh? Memang asyik. Dah siap dah ya? Okey. Coba habiskan sikit lagi ya. Okey, jadi contohnya magnesium bergabung dengan oksigen menghasilkan, ini namanya sebatian lah ni. Sebab apa? Sebab dia bergabung secara kimia. Marmar tu adalah lantai yang korang pijak kat rumah tu. Bukan marmor, bukan. Pernah dengar ke lantai marmar? Lantai marmar. Bukan marmor, Aikal. Apa Aikal? Tak tu apa? Yes, jubin. Betul. Tapi kita panggil dia marmar. Dalam sains tak panggil jubin. Tapi jubin tu boleh lah. Bahasa biasa boleh panggil jubin. Ya ke? Cikgu tulis marmor je? Alamak. Marmar. Okey, ni A lah ni Tarik sikit. Dah. Dah Aikal. Puas hati dah Aikal. Itulah. Cikgu nak cepat sebenarnya nak habis ni. Cikgu takut tak sempat pula. Okey. Dan begitulah yang lain-lain. Dia bergabung secara kimia. Jadi semua ni adalah sebatian. Ingat tahu Kalau dia tak bergabung secara kimia, dia adalah campuran. Tapi sebab dia bergabung secara kimia, dia adalah sebatian. Begitu jugalah yang lain-lain ya. Semua ini adalah kimia. Okey. Alamak, ada 10 minit lagi. Okey, 10 minit lagi guys. Cikgu nak skip terus kepada ni. Okey, tengok dekat sini kita ada perubahan fizik, perubahan kimia. Perubahan fizik tadi tu yang kita guna secara fizikal lah. Perubahan kimia ni kita guna secara kimia. Okey. Jadi bahan-bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis. Iaitu namanya adalah perubahan fizik namanya. Perubahan fizikal. Okey, satu lagi namanya perubahan kimia. Okey. Jadi kalau sebatian perubahan kimia lah. Kalau campuran perubahan fizikal.
Okey. Cikgu nak tengok yang ni. Nak buat perbandingan sikit. Dah. Okey, fizikal dengan kimia ni persamaan dia boleh berlaku kepada semua jirim. Maksudnya kalau ada jisim, dua-dua boleh berlaku. Mungkin dia boleh jadi fizikal, mungkin dia boleh jadi kimia. Secara kimia. Untuk dia berlaku, dia perlukan tenaga. Contohnya, air dengan batu nak dicampurkan, kita yang memberi tenaga. Ambil, letak dalam air. Perlukan tenaga. Begitu juga, kertas kita bakar dengan api. Api tu tenaga untuk jadikan dia abu. Jadi, kedua-duanya perlukan tenaga. Ini adalah persamaan dia, ya. Persamaan antara perubahan fizikal dengan perubahan kimia. Okey, apa lagi perbezaan dia? Okey, perbezaan dia apa? Yang pertama, perbezaan untuk kimia, dia akan membentuk persamaan baharu. Dia bentuk barang baru. Contohnya ada kertas dibakar akan jadi abu. Jadi abu ni bahan baru. Nak tahu dia bahan baru, boleh tak kita tanya, boleh tak abu jadi kertas balik? Kalau abu tak boleh jadi kertas balik, maka abu ni dah kira bahan baharu. Jadi kalau macam ni, ini namanya perubahan kimia. Okey, boleh? Okey, lagi. Ada tak perubahan yang fizikal? Okey, ada. Perubahan fizikal ni, dia tidak membentuk bahan baharu. Contoh, jom kita buat. Ada tak contoh? Ada. Contohnya, seperti ais. Air ais batu tu. Okey, ais batu kalau kita biarkan jadi apa? Haikal, kalau ais lama-lama kita biarkan jadi apa? Dia jadi air lah, betul tak? Cair air. Cikgu tanya Haikal, air ni boleh jadi ais balik tak? Air tu boleh jadi ais balik tak? Boleh. Kalau dia boleh jadi balik, dia bukan bahan baru. Dua-dua ni benda sama saja. Dia cuma berubah fizikal. Satu pepejal, satu cecair. Tapi bendanya sama. Jadi dia adalah fizikal. Sebab dia tak menjadi bahan baru. Faham tak maksudnya? Itulah beza antara fizikal dengan kimia. Cikgu rasa dua tu je kot. Cikgu nak tekankan. Yang lain-lain tu, cikgu tak perlu tekankan lah. Sebab dia kena explain panjang sikit. Itulah. Okay, Asyik macam mana Asyik? Asyik better sikit. Faham dah sekarang ni? Besar dunia sains ni. Betul. Faham kan? Besar dunia sains ni baru korang belajar sebahagian saja. Belum masuk lagi. Sebab itu, nanti kan bila korang masuk form 5, sebab dia besar sangat, sains tadi, korang punya sains ni, sains yang korang belajar sampai form 3 ni, dia akan pecahkan lagi kepada bio. Bio ni benda-benda hidup. Kepada fizik. Fizik ni pengiraan sains. Dan kepada kimia. Kimia ni tindak balas kimia. Bio ni pula nanti korang akan belajar manusia. Korang akan belajar haiwan. Korang akan belajar tumbuhan. Manusia pula ada banyak lagi. Haiwan banyak lagi. Tumbuhan banyak lagi.
Fizikal ni nanti korang, fizik ni korang belajar pasal angkasa ke, korang akan belajar pasal tekanan laut, macam-macam lagi. Semua ni adalah pengiraan. Nak kira, nak pergi ke bulan macam nak kira. Kimia pun sama. Kimia nanti macam mana nak cari atom. Macam mana nak tambah asid dengan alkali. Jadi apa? Pecahkan lagi. Mat pun banyak juga. Mat nanti mendengar. Bila masuk mendengar, dia pecah dua. Satu namanya mat modern. Mat mode, mat modern. Satu lagi namanya add mat. Mat tambahan. Ada dua. Mat tambahan. Boleh. Fizik tu dia sains campur dengan matematik, Aikal. Boleh katakan macam tu lah. Fizik tu dia sains campur dengan matematik. Contohnya lah kan, katakanlah cahaya. Berapakah laju cahaya? Kita tak belajar dekat mat. Kita belajar kat fizik. Nak kira laju cahaya. Jadi kira dekat fizik. Sebab dalam cahaya tu ada apa? Jadi matematik tak belajar dalam cahaya ada apa kan? Faham tak? Jadi dalam cahaya tu ada macam-macam. So berapakah dia bergerak? Macam manakah pengiraan dia dalam fizik? Macam tu lah. Contohnya nak naik ke bulan. Nak naik ke bulan, kita nak guna roket jenis apa yang boleh laju macam mana? Kan, laju macam mana naik ke bulan? Kita kena kira. Sebab nak naik tu kita kena tahu angin dia. Contohlah kan, udara. Kita kena tahu tekanan. Kita kena tahu atmosfera. Jadi semua ni tak ada dalam matematik. Semua ni ada dalam fizik. Cuma untuk kira, kita perlukan sedikit pengiraan daripada matematik. Untuk menjayakan misi ke angkasa. Contohnya lah. Boleh? Jadi sebab itulah kalau macam Alia tanya, radioaktif tu macam mana? Susah sikit guna cerita sebab dia panjang pula ceritanya.